Dia padang mahsyar ini kita gelarkan saja sebagai padang, tapi dia adalah satu gambaran begini, 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, 7 petala langit, 7 petala bumi digabungkan menjadi satu, macam sandwich. Digabungkan menjadi satu bumi yang putih seperti afrak. Afrak ni macam roti. Dia lurus saja tanpa batas, mana sejauh mata memandang, dan sifatnya disebut dalam riwayat an-nakik. Nakik ni dia tak ada malam, siang manjang-manjang. Itulah gambaran yang diberikan oleh para ulama tentang yang disebut sebagai padang mahsyar itu. Putih macam roti, lurus sejana mata memandang, tidak ada malam. Dia adalah gabungan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dipenyekkan menjadilah satu padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma idfa 'anna al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan menerusi program Minda Imam Besar Kuliah Duha Perdana, yang mana pada musim ini kita menggunakan kitab baru iaitu Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat. Program ini dibawakan kepada kita oleh rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat ini merupakan kitab terjemahan daripada naskah asal karangan Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi ataupun Imam Al-Qurtubi, seorang ulama besar pada era tahun 600 Hijrah, seorang yang bermazhab Sunni Maliki, ulama tersohor khususnya dalam bidang tafsir. Kitabnya yang paling monumental, Al-Jami' li Ahkamil Quran, setebal 20 jilid, dan beliau juga mengarang sebuah lagi kitab iaitu At-Tazkirah fi awalil mauta wa umuril akhirah, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat. Dan kitab ini setebal 1121 halaman. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu 4 hari bulan November tahun 2020 bersamaan 18 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Seperti yang kita hadapi sekarang ini, kita masih lagi berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala international, dan tanpa kita sedar hari ini sudah genap 231 hari ataupun genap 7 bulan 17 hari kita telah pun berada dalam satu era yang baru, kordon saniter ataupun suasana perintah kawalan pergerakan, dan kita sedang berada pada hari ke-147 pelaksanaan perintah kawalan pergerakan pemulihan atau Recovery Movement Control Order, yang telah pun bermula pada 10 Jun yang lalu dan dijangka akan tamat pada 31 Disember. Jadi ada lagi 57 hari kurang lebih, insya-Allah. Namun rakan-rakan kita khususnya di Kuala Lumpur, di Putrajaya, di Selangor dan juga di Sabah sekarang ini telah kembali menjalani perintah kawalan pergerakan bersyarat ataupun PKPB, Conditional Movement Control Order. Perancangan asalnya CMCO ni bermula pada 14 dan berakhir pada 27. Namun disebabkan peningkatan beberapa kes, balik semula kepada RMCO, balik semula kepada PKPB, dilanjutkan selama 2 minggu lagi, sehinggalah
9 November tahun 2020. Artinya ada 5 hari lagi insya-Allah akan balik semula kepada PKPP seperti yang kita lalui sekarang. Dan bagi saudara-saudara rakan-rakan kita di daerah Seremban yang meliputi beberapa mukim Ampangan, Seremban, Bandar Seremban, Labu, Rantau, Rasah, Setul, Pantai, Lenggeng, mereka juga sedang menghadapi ataupun bermula daripada esok 5 hari bulan November sehingga 18 November tahun 2020, mereka juga akan bermula masuki fasa PKPB bersyarat disebabkan peningkatan kes. Jadi kita sama-samalah berharap dan berdoa supaya masyarakat dapat terus mengamalkan normal dan juga kelaziman baharu dalam kehidupan seharian dan usaha untuk mematuhi tata cara pengendalian piawaian ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kita pernah menghadapi pandemik ini pada bulan Mac dan kita dah berjaya melandaikan lekuk. Tapi selepas 7 bulan kita diuji sekali lagi dan tidak adalah ubat yang lebih mujarab melainkan kita bekerjasama dan saling sokong menyokong satu sama lain. Ayuh kita lakukan sekali lagi. Kita kawal situasi gelombang ketiga ini dengan melandaikan lengkungan kebolehjangkitan. Dengan izin Allah kita boleh berjaya. Kita kembali membahaskan kitab kita. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 289. Kita masuk kepada bab yang keempat, Babul Hasyar wa Ma'na'ul Jama'. Al-Hasyar maknanya pengumpulan. Muka surat 289. Saudara-saudari sekalian, proses apabila dunia ini berakhir, pertama sekali yang akan berlaku adalah kita dah bincangkan, kita akan dikeluarkan daripada kubur masing-masing. Tak kira di mana pun kubur kita nanti, sama ada dalam tanah ke, dalam perut rimau ke, dalam dasar laut ke, semuanya akan dikeluarkan. Jadi yang pertama, selepas ditiup sangkakala pada tiupan as-sa'iq, maka manusia yang masih hidup ketika itu akan juga dimatikan semua. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah segala yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki supaya dia tetap hidup. Ini surah Az-Zumar ayat 68. Dia yang Allah kehendaki tetap hidup adalah malaikat-malaikatlah yang menjadi urustia untuk nak menguruskan proses kiamat itu nanti. Maka tiupan yang pertama kita dah bincangkan, dia adalah tiupan untuk nak mengejutkan manusia dan dalam masa yang sama mematikan mana-mana yang belum mati. Ini pandangan tuan kitab. Tiupan ini dia akan bergoncang di seluruh alam dan goncangannya begitu keras, begitu hebat, dan kita dah pun bahaskan gunung menjadi rata, bintang-bintang bertaburan dan matahari digulung ataupun dilipat. Kemudian berlakulah tiupan yang kedua, iaitu tiupan untuk membangkitkan manusia yang telah mati semua ni tadi. Wa nufikha fis suri fa idahum man minal ajdazi ila rabbihim yansilun. Dan tiupan sangkakala kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Ini dalam surah Yasin ayat 51. Baik, itu ada satu hadis Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, "Tsumma yunfakhu fi suri fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan." Kemudian ditiupkan sangkakala, maka tidaklah seorang pun mendengarnya kecuali akan menegangkan sisi lehernya dan mengangkat sisi lehernya. Wa awwalu ma yasma'uhu rajulun yalutu hawdha iblihi fayas'aku wa yas'aku nas. Maka kata Nabi, orang pertama yang mendengarnya adalah seorang yang sedang membuat tembok dengan tanah untuk membuat kepungan air untuk tujuan minuman kepada untanya. Nabi sebut untuk dia buatkan haud untuk untanya. Kemudian bila dia mendengar, dia pun mati, dan selepas itu manusia pun semua mati. Thumma yursilullahu aw qala yunzilullahu mataran ka'annahu tallu aw dhallu nu'manu
fatambutu minhu ajsadun nasi thumma yunfakhu fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian Allah akan kirimkan ataupun Allah turunkan hujan seakan-akan seperti hujan rintik. Dan dalam setengah riwayat perawi itu dia syak, dia betul hujan dia macam titisan air. Lalu tumbuhlah daripadanya, hasil daripada titisan air ataupun hujan ini, tumbuhlah manusia ketika itu. Kemudian ditiupkan tiupan yang satu lagi, maka manusia akan bangkit pula menunggu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ulama membahaskan berapakah jarak ataupun dia punya duration antara satu tiupan dengan satu tiupan yang lain. Tiupan pertama dengan tiupan yang kedua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi pernah bercerita, ma bainan nafkhataini arba'una. Jarak antara dua tiupan sangkakala itu adalah 40. Sahabat yang mendengar cerita Abu Hurairah ni bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang 40? Maka kata Abu Hurairah, aku pun tak tahu. Sahabat tanya lagi, 40 bulan ke? Jawab Abu Hurairah, aku pun tak tahu. Sahabat tanya lagi, 40 tahun ke maknya? Kata Abu Hurairah, aku pun tak tahu juga. Yang aku dengar, summa yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqlu. Yang aku dengar Nabi cerita, jaraknya adalah 40. Jarak antara dua tiupan. Selepas itu turunlah hujan daripada langit dan mereka akan tumbuh, yang dalam kubur-kubur ni akan tumbuh seperti tumbuhnya al-baqlu, sayur-sayuran. Macam kita tengok di kamera Highland apa semua tu, tepi bukit tinggi, tumbuh macam sayur tumbuh. Walaisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanabi wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Semua bahagian manusia yang dalam kubur semua dah hancur, kecuali ada satu jenis tulang yang digelarkan sebagai tulang ekor, dan dari tulang ekor itulah manusia akan diciptakan pada hari kiamat. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi hadis tentang jarak antara tiupan as-sa'iq, iaitu tiupan yang mematikan, dengan tiupan al-qiyam, tiupan kebangkitan, ini hadis yang biasa digunakan. Hadis ini hanya menyebutkan jaraknya adalah 40, tanpa Nabi detailkan sama ada 40 hari atau 40 bulan ataupun 40 tahun. Tidak disebutkan. Artinya kalau saudara-saudari, tuan-tuan ada mendengar orang berceramah, mengajar, mengatakan 40 itu maknanya tiupan pertama dengan tiupan yang kedua adalah 40 hari, maka ia adalah riwayat yang lemah. Kerana tidak ada penegasan daripada Nabi 40 apa. Mungkin 40 minit, mungkin 40 jam, wallahu alam. Tapi yang disebut 40. Cuma ada yang nak berpandangan 40 hari, itu pandangan ataupun pendapat. Kemudian kata ulama, kata tuan kitab, Allah akan bangkitkan manusia ini bermula daripada tulang ekor. Ini kita pernah bahaskan. Tulang ekor ini dalam istilah perubatan dipanggil musculoskeleton. Tulang dia tailbone yang dipanggil sebagai coccyx. Kita kenal panggilan kita tulang sulbi. Dia adalah segmen terakhir kolom vertebrata bagi Homo sapien. Lepas tu kalau kami yang kerja Jabatan Agama, Jabatan Mufti yang terlibat di dalam penggalian semula kubur-kubur lama misalnya, nak pindahkan kubur kerana faktor pembangunan ataupun adalah isu-isu perundangan yang menyebabkan digali atau dibongkar balik kubur, kebiasaannya jenazah yang duduk dalam kubur kalau dah bertahun-tahun itu dah tak ada lagi, tinggal tulang-tulang saja. Kadang tulang pun dah tak ada lagi. Kalau yang dah mati tahun 1400, tahun 1600, ratusan tahun, kebiasaannya itu dah tak ada lagi. Tetapi yang biasa ada adalah tulang ekor ini ataupun coccyx ini. Dan kami pernah melihatnya semasa penggalian kubur di Pekan dulu, di Pekan Pahang, di Kuala Pahang. Dia berkilat. Dia berkilat macam tasbih begitulah. Dan kalau malam suluhkan dengan cahaya, dia memang memantulkan cahaya. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis sebutkan summa yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqlu. Kemudian hujan turun dari langit
dan mayat-mayat yang dalam kubur ni akan tumbuh balik seperti tumbuhnya sayuran. Wa laisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajbuz dzanabi wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dan semua manusia akan hancur kecuali tulang ekornya, dan dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain disebutkan, azman la ta'kuluhul ardu abadan fihi yurakkabu yaumal qiyamah. Qalu ayu azmin huwa ya Rasulullah? Qal ajbuz zanabi. Sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak akan dimakan oleh tanah selama-lamanya, dan padanya lah nanti manusia akan disusunkan kembali pada hari kiamat. Sahabat bertanya, ayu azmin huwa ya Rasulullah? Tulang apakah itu wahai Nabi? Nabi pun menjawab, ajbuz zanabi. Itulah dia tulang ekor. Jadi itu proses yang kedua. Yang ketiga, kata tuan kitab, selepas sempurna susunan dan juga tumbuh badan kita ni semula, kemudian Allah akan perintahkan malaikat Israfil untuk tiup sekali lagi sangkakala, sehinggalah roh dikembalikan pula kepada jasad. Dan manusia akan berdiri bangkit untuk pergi ke fasa yang seterusnya ataupun proses seterusnya. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib yauma yasma'una as-sayhata bil haqq ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Dan dengarkanlah seruan ketika malaikat menyeru pada hari mereka mendengar teriakan yang sebenar-benarnya, maka pada hari itu keluarlah daripada kubur. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kami tempat kamu kembali, iaitu pada hari bumi dibelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Surah Qaf ayat 41 sampai 44. Makna inilah hari yang kita akan dikeluarkan daripada kubur. Dan Allah Ta'ala sebut, zalika alaina yasir. Ini piece of cake, kacang saja. Bagi kami ini simple saja. Nak hidupkan balik, keluarkan, kumpulkan, proses kemasukan ke hari kiamat. Dan pada ketika inilah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, apakah reaksi mereka? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ni ayat yang popular. Apa maksudnya? Aduh, celakalah kami pada hari ini. Siapa yang berani bangkitkan kami daripada kubur-kubur kami? Sedangkan orang-orang mukmin, kata Allah, dia mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Maka orang beriman pula sebaliknya, mereka kata inilah dia yang Tuhan janjikan kepada kita dulu, Tuhan yang Maha Pemurah, maka benarlah segala yang disampaikan oleh rasul-rasulnya. Surah Yasin ayat 52. Jadi bagi orang yang maksiat dalam kubur dah kena belasah teruk, bila dibangkitkan kembali dia kata habislah kami, jahanam kami hari ini. Inilah hari yang dikatakan dulu kami akan dibelasah pada hari kiamat. Habislah. Tapi bagi orang beriman, oh inilah di hari yang kami pernah dengar ayat-ayat Quran, pernah dengar dalam program Minda Imam Besar, pernah dengar dalam ceramah dan syarahan. Oh inilah di harinya. Selesai. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata tuan kitab, ini baru masuk Al-Hasyar, iaitu pengumpulan. Maka kata tuan kitab, selepas proses itu kita dah bangun, dah ada nyawa semula, kita akan diiring pergi ke padang mahsyar. Sampailah peringkat ke padang mahsyar. Cuma tuan kitab dia ada buat satu bab Al-Hasyar atau menghalau ataupun pengusiran, ada 4 bentuk. 2 di dunia dan 2 di akhirat. Ni kita kena terangkanlah juga sebab tuan kitab ada membahaskan persoalan ini. Imam Al-Qurtubi mengatakan Al-Hasyar maknanya adalah berkumpul, dan dia berlaku sebanyak 4 kali. 2 kali di dunia, 2 kali di akhirat. Apa premisnya? Apa hujahnya? Al-Hasyar di dunia, kata dia ada 2. Pertama, semasa proses pengusiran Bani Nadir pergi ke Syam. Itu pun dia panggil Al-Hasyar. Yang kedua, pengumpulan manusia sebelum kiamat. Yang ini akan berlaku di Syam.
iaitu kita pernah bincangkan dalam MIB musim yang pertama, tanda-tanda kiamat, manusia akan dihalau oleh api sehingga kita ramai-ramai ketika itu akan pindah ke Syam. Ini ada disebutkan dalam beberapa hadis. Ini saya akan terangkan. Jadi yang pertama, kata Imam Al-Qurtubi, pengusiran Bani Nadir ke Syam itu juga adalah mahsyar ataupun al-hasyar. Dan pendapat ini disepakati oleh majoriti ulama, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Qurtubi, Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hajar. Namun dalam Fathul Bari dan juga kitab Al-Minhaj fi Syu'abul Iman disebutkan bahawa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Hulaimi berpendapat bahawa Al-Hasyar itu no such thing berlaku di dunia, tapi berlaku di akhirat saja. Itu pendapat mereka. Ini sebab kita baca Imam Qurtubi, kita bawakan penangan Imam Al-Qurtubi. Yang kedua, kata tuan kita, pengumpulan manusia sebelum kiamat di Syam, iaitu ini kita dihalau oleh api. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi, dikumpulkannya manusia di dunia ini tatkala pertama menjelang kiamat, yang kedua menjelang ditiupnya sangkakala. Berdasarkan hadis Nabi, wa yahsyuru baqiyatuhumun naru taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tabitu ma'ahum haitsu batu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tamsi ma'ahum haitsu amsau. Maka manusia akan diiringi oleh api, dihalau, dihambat oleh api. Api ini akan sentiasa berada bersama manusia ketika itu, sama ada ketika mereka rehat, ketika mereka bermalam, ketika waktu pagi ataupun ketika waktu petang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Api itu, ini kita pernah bahaskan musim pertama dulu. Selesai pengumpulan atau al-hasyar fi dunia, pengumpulan di dunia. Tuan kitab mengatakan kemudian ada pula al-hasyar fil akhirah, pengumpulan di akhirat, iaitu Allah Ta'ala berfirman, yauma tubaddilul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar, iaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian juga langit dan manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Surah Ibrahim ayat 48. Jadi dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut padang mahsyar. Kata para ulama, padang mahsyar ini dia bukan macam padang MPK, bukan macam padang di Dataran Merdeka, padang bola sepak di stadium, tidak. Dia padang mahsyar ini kita gelarkan saja sebagai padang, tapi dia adalah satu gambaran begini, 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, 7 petala langit, 7 petala bumi digabungkan menjadi satu, macam sandwich. Digabungkan menjadi satu bumi yang putih seperti afrak. Afrak ni macam roti. Dia lurus saja tanpa batas, mana sejauh mata memandang, dan sifatnya disebut dalam riwayat an-naqi'. Naqi' ni dia tak ada malam, siang manjang-manjang. Itulah gambaran yang diberikan oleh para ulama tentang yang disebut sebagai padang mahsyar itu. Putih macam roti, lurus sejana mata memandang, tidak ada malam. Dia adalah gabungan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dipenyekkan menjadilah satu padang. Dan satu hari ketika itu bersamaan 50,000 tahun perhitungan di dunia. Ini riwayat daripada Abu Ya'la dan juga Ibnu Hibban daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kita berdiri tidak lama, setengah hari saja. Tapi setengah hari dia maknanya 25,000 tahun. Jadi bagi orang yang beriman, mereka akan diringankan penantiannya. Dia akan dipermudahkan urusan holding roomnya itu. Walaupun setengah hari bagi orang lain tu berpuluh ribu tahun, mungkin bagi orang beriman dia akan diberikan beberapa kelonggaran. Kemudian disebutkan dalam Quran, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah pada hari yang kadarnya 50,000 tahun. Surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Jadi dah bermula proses untuk saringan, pemeriksaan, macam kita nak swab test, dah start dah
proses-proses kerja-kerja tu nak berjalan dah. Hisab, bentang segala kita punya dapatan, finding. Macam nak viva jugalah. Apa petahan proposal dan macam-macam lagi. Dan manusia ketika itu, kata Tuan Kitab, akan dihalau, diiring ataupun disuruh berjalan dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan tidak berpakaian. Dan juga kata Tuan Kitab, dalam keadaan belum dikhatan, iaitu mereka akan balik sebagaimana keadaan sebelum mereka diciptakan atau ketika mula diciptakan. Yang mana Nabi SAW ada bercerita, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'da alaina inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kamu, kata Nabi, akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai kasut, bertelanjang, dan masih lagi ada dalam hadis ni disebut apa, macam terjemah dalam bahasa kita ya, masih belum dikhatan, Nabi sebut masih ada khulfah, masih lagi yang dipotong ketika khatan tu, masih lagi belum lagi dipotong lah, bahasa mudahnya belum dikhatan. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kami yang akan melaksanakannya. Ini petikan surah Al-Anbiya ayat 104. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pernah sekali Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang bercerita tentang mahsyar. Yuhsyarun nasu khufatan uratan ghurlan. Qalat Aisyah faqultu ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Nabi pun cerita nanti manusia di padang mahsyar akan berjalan tak ada kasut, tak ada pakaian, bertelanjang, masih lagi belum bersunat dikhatankan. Lalu Aisyah pun bertanya, faqultu ar-rijalu wan nisa' jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan semua akan dicampurkan? Kan nanti semua kalau dah bertelanjang begitu, nanti kau orang ni pandang hak dia, orang ni pandang hak dia, datang kesedap pula memandang sama sendiri begitu. Maka Nabi menjawab, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum zaki. Kata Nabi, suasana ketika itu keadaannya lebih mengerikan sehingga mereka tak terfikir nak buat seperti yang kamu katakan tadi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi tak payahlah kita jadi tertanya-tanya, wah nanti pada mahsyar semua tak ada pakaian, boleh tengok orang perempuan macam mana, orang perempuan tengok lelaki macam mana. Oh seronoklah kita menengok cerita peri begitu saja. Tak, Nabi kata dok dang, tak sempat nak menengok, tak sempat. Sebab kita ni dalam keadaan berdebar, duduk macam mana aku ni, macam mana kita nak pergi temu duga pun berdebar, kita nak mengambil result swab test pun berdebar, positif negatif, positif negatif, positif negatif. Kita ambil result check medical check up pun berdebar, darah manis ke tidak, darah manis, darah tinggi ke tidak, kencing manis ke tidak. Debaran menunggu keputusan perubatan pun dah tak selera makan. Orang lantaklah lalu depan kita, tak baju pun lantak engkau lah. Apatah lagi di padang mahsyar yang Allah Ta'ala gambarkan, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Bila datang sangkakala yang kedua, tatkala manusia dibangkitkan, pada hari itu manusia akan lari dari saudaranya, anak lari dari ibu bapanya, isteri lari dari anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kerana manusia pada hari itu mempunyai urusan yang sangat sibuk, kata Allah Ta'ala. Surah Abasa ayat 33 sampai 37. Tak sempat, kita sibuk, busy, I'm busy, tak ada masa nak menengok lantak engkau lah. Tetapi dalam semua manusia ni, kata ulama, berdasarkan hadis-hadis,
Ada juga orang-orang pilihan tertentu yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka pakaian sebagai nak memuliakan pada mereka. Dan orang yang pertama sekali diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Orang yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allah jaga maruah kita, dapat pakaian. Tapi untuk orang awam macam kita, apa pakaian kita nanti yang disediakan? Baik, pakaian yang dikenakan pada kita adalah pakaian yang terakhir kita pakai ketika kita meninggal dunia. Sebagaimana kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia pernah pesan pada keluarganya, annahu lamma hadarahul mautu da'a bi thiyabin jududin falabisaha thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mayyitu yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Ketika menjelang kematiannya, Abu Sa'id Al-Khudri berpesan supaya diambilkan pakaian-pakaian yang bagus dan baru untuk dia pakai. Kemudian dia pun mengatakan, saya pernah dengar daripada Nabi menyebut, mayat akan dibangkitkan dengan mengenakan pakaian yang dikenakan ketika dia meninggal dunia. Ini hadis riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Abu Amru bin Al-Aswad radhiyallahu anhu juga ada cerita, daffana umma Mu'adz bin Jabalin fa amara biha fakufinat bi thiyabin jududin wa qala ahsinu akfana mautakum fa innahum hasharuna fiha. Kami telah menguburkan jenazah ibu kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu Mu'adz bin Jabal meminta dan dikapankan jenazah dengan pakaian yang baru, dan dia pun mengatakan, perbaguskan kafan jenazah kamu kerana sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada pakaian tersebut. Ya, ini ada huraian ulama. Pertama, ada yang mengatakan pakaian itu adalah kain kapan kita. Maka elok kalau kain kapan ni pakai kain kapan yang bagus-bagus, kerana dia akan dibangkitkan dengan pakaian dia yang digunakan. Ada juga yang berpandangan kita akan dimatikan dengan pakaian apa yang kita pakai sebelum kita meninggal dunia. Sebab itu hidup ni pakaian kena senonoh, biar reti bahasa sikit. Awak pakai tok senonoh meninggal, esok bangkit pada mahsyar pakai skirt tu semula. Pakailah seluar pendek nampak ke kepala lutut tu, susah esok. Nak pakai boleh, doa lah jangan mati masa itu. Ini ada pandangan. Jadi kalau kita pakai yang bagus-bagus, tak mesti berjubah serban, tidak. Janji nutup aurat, pakaian yang tidak sombong, pakaian yang syariah compliant lah. InsyaAllah dengan pakaian itu kita akan dibangkitkan. Pakai baju Melayu meninggal, bangkit pakai baju Melayu. Ini ada pandangan, setengah pandangan ya. Baik. Tuan kitab juga membahaskan, selain daripada orang yang dihalau, diiring tanpa berkasut, tanpa berselipar apa semua ni, ada juga orang-orang tertentu Allah beri dia keistimewaan, dia naik kenderaan. Ada. Oh, ini special lah. Orang lain jalan kaki, dia naik kenderaan. Ini yang biasa kita dengar, kenderaan ini tengok kepada ibadat korban, ada pandangannya begitulah. Sebab Nabi pernah menyebutkan, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbana wa tujarruna ala wujuhikum. Kamu nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkenderaan, warukbanan, ada juga yang naik kenderaan. Dan yang paling kita ngeri sekali, watujarruna ala wujuhikum. Ada pula yang pergi kepada mahsyar dalam keadaan diseret pada muka. Maknanya malaikat tarik kaki dia, muka atas tanah, macam batang penyapu. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kalau nak naik kenderaan, kena rajin buat ibadat korban. Ada orang kata ibadah korban itu, haiwan yang kita korbankan itulah adalah kenderaan kita. Mana kalau korban lembu, dapatlah naik lembu, keteh. Tahanlah daripada orang tak berkasut. Ini
cerita setengah ulama lah. Yang penting ada yang berkenderaan. Kenderaannya apa? Wallahu a'lam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu cerita, pernah ada orang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah?" Qal, "Alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah?" Sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana mungkin orang kafir akan dihalau ke padang mahsyar berjalan dengan wajah mereka, makna berjalan dengan muka mereka?" Nabi menjawab, "Bukankah Tuhan telah membuatkan seseorang berjalan atas kedua kakinya di dunia? Maka adakah tak mustahil Allah boleh buat seorang itu berjalan dengan mukanya pula pada hari kiamat?" Nabi tanya soalan itu Nabi jawab dengan soalan. Maka kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, "Benar, wa wajhi yaumal qiyamah fi dunya qadiran." Allah berkuasa di dunia dan juga di akhirat demi kemuliaan Tuhan kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maknanya tak payahlah kita nak memikir secara logik. Boleh ke orang tu berjalan dengan kepala dia? Kalau di dunia Tuhan buat jalan dengan kaki, di akhirat Tuhan nak buat jalan dengan kepala, apa masalah engkau? Dia boleh buat, tak jadi masalah. Baik, selesai. Kemudian selepas kita ni diaraklah beramai-ramai berjalan, yang naik unta, naik kenderaan, jalan dengan muka, macam-macam. Sampainya di tempat assembly point ini, tempat kita beratur ini, kita akan dikelompokkan pula dalam beberapa golongan. Ada dia punya kumpulan-kumpulan. Allah Ta'ala menyebut, "Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja," iaitu pada hari ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Afwaja, ada groups, ada grup-grup. Dia macam WhatsApp group jugalah. Dia ada grup. Ni suratul Naba ayat 18. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia pernah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Kita dikumpulkan ikut grup, disort, ikut grouping." Ketika Nabi dengar soalan ini, Nabi menangis. Kemudian Nabi pun menjawab, "Wahai Muaz, umat aku nanti apabila bangkit daripada kubur, mereka akan terbahagi kepada 12 kumpulan, 12 golongan. Ada 11 golongan akan masuk neraka, 1 golongan saja akan masuk surga. 11 golongan yang masuk neraka, penampilan mereka begitu mengerikan. Pertama, satu kumpulan, semua grup ini tak ada kaki, tak ada tangan, tak sempurna. Muaz tanya, siapa itu ya Rasul? Ini orang yang masa di dunia suka menyakitkan hati jiran tetangga dia. Sakit hati jiran tetangga dia. Dia buangnya daun-daun, ranting kayu, sampah depan rumah jiran dia. Anak beranak dia parking kereta depan rumah jiran, tak ada Assalamualaikum langsung. Suka hati. Pasang radio tengah malam, gelak ketawa pukul 3 pagi. Macam kawasan taman perumahan tu, dia punya lah seolahnya. Dia sengaja menyakitkan hati orang. Orang tegur, dia melawan. Dia kata, ikut akulah rumah aku. Tak boleh. Awak esok bangkit pada masyarakat, tak ada tangan, tak ada kaki, jalan atas kepala lah jawab. Yang kedua, kata Nabi, mereka satu kumpulan yang rupa mereka serupa dengan babi semua. Babi ni kasar, khinzir lah kita panggil. Semua rupa kerbau pendek. Muaz tanya, siapakah mereka? Ini orang yang suka lengahkan semayang 5 waktu. Dia bukan tak semayang, tapi dia lengah, take for granted. Subuh cerah sangat, asar gelap sangat. Dia suka-suka dia sajalah. Yang ketiga, satu kumpulan perut mereka sebesar gunung, dan dalam perut tu penuh dengan ular dan kalajengking. Muaz tanya, siapa ini? Ini orang yang enggan mengeluarkan zakat. Enggan, tak mampu cerita lain. Ni enggan. Kita beritahu zakat, potongan zakat, macam-macam. Dia ada kitab lain mengatakan tak perlulah macam inilah. Ini enggan. Yang keempat, kata Nabi, satu kumpulan keluar darah daripada mulutnya. Siapakah mereka? Ini orang atas dunia kuat bohong, kuat menipu, berdusta hobi dia, menipu siang malam. Yang kelima, kumpulan yang semua kumpulan ini bau busuk seluruh badan. Siapakah mereka? Orang yang kaut keuntungan luar biasa dalam jual beli
dengan menipu, atas penipuan. Jual agama misalnya, tampalkan agama pada jualan untuk nak menipu, untuk nak mencari keuntungan yang luar biasa. Ini tidak boleh. Buat malu, meniaga, menipu buat apa? Meniaga tak boleh menipu. Tak boleh menipu. Yang keenam, satu kumpulan dicincang-cincang tengkuk dan bahu mereka. Siapakah orang ini? Orang yang suka tengok benda tak molek, tengok maksiat, tengok benda-benda jahat. Ini tak boleh, tak dibenarkan. Nak tengok filem-filem tak senonoh, tak boleh. Tengoklah banyak filem-filem yang mendidik, banyak. Tengok Mak Etote lagi bagus, dapat pelajaran banyak. Jangan tengok benda tak molek. Yang ketujuh, satu kumpulan yang tidak berlidah dan keluar nanah daripada mulut mereka. Siapa golongan ni? Orang yang tidak mahu mengakui kebenaran. Kita dah bentangkan fakta, dalil, nota kaki, rujukan yang lampau, ada reference, dia kerah dia itulah, tak nak. Dia jenis degil. Benda kebenaran, dia menolak kebenaran. Yang ke-8, kumpulan yang mana keluar mereka ini atau mereka berbaris dalam keadaan terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Ini kita dah terangkan banyak kali tadi. Mereka ni kebanyakannya adalah orang-orang yang bermaksiat, atau lebih khusus kata ulama, zina. Mereka berzina dan belum sempat bertaubat. Yang ke-9, satu kumpulan wajah mereka hitam, mata mereka biru dan perut mereka penuh dengan api. Siapakah mereka? Orang yang makan harta anak yatim secara melampau-lampau. Melampau-lampau. Orang bagi dia sedekah untuk bantu anak yatim, dia kong kali kong, tak pusing kok mana, makin besar pula kereta. Dulu pakai motor je kulu kili. Bila dia tanya, ada je kona sana, kona sini. Jangan. Itu amanah. Yang ke-10, kumpulan yang kulit mereka penuh kudis dan penyakit-penyakit kulit yang menjijikkan. Siapakah mereka? Ini kumpulan yang melawan mak bapak, derhaka, si tanggang. Yang ke-11, kumpulan yang buta matanya, giginya besar tanduk, bibirnya berjuntai sampai ke perut, dan perutnya semua keluar kotoran-kotoran yang menggelikan. Siapakah mereka? Kumpulan yang atas dunia ni minum minuman keras, mabuk, tak sempat taubat. Ni 11 golongan. Dan kata Nabi, hanya satu golongan saja yang akan masuk surga. Mereka ni wajah bagaikan bulan purnama. Mereka berjalan di atas titian sirat laksana kilat. Kerana mereka di dunia dulu beramal soleh, menjauhkan diri dari maksiat, jaga sembahyang 5 waktu, sentiasa bertaubat, dan sempat mereka ini bertaubat. Maka saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan sekalian, marilah kita mengambil keinsafan. Apakah persiapan kita untuk menghadapi hari kebangkitan ini? Banyak nak diterangkan, tetapi masa kita tak mengizinkan. InsyaAllah pada kesempatan minggu hadapan kita akan membahaskan Padang Mahsyar ini. Walaupun dia adalah tempat kita berkumpul beramai-ramai, begitu seksa sekali, tetapi di saat kita berada dalam hiruk pikuk, matahari begitu dekat, berenang dalam peluh sendiri, namun dalam suasana itu dapat satu syafaat yang begitu hebat sekali, iaitu syafaat Nabi SAW. Likulli nabiyyin da'watun da'a biha ummatihi fastajiba lahu wa inni uridu insyaallah an uakhira da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati. Kata Abu Hurairah, Nabi menyebut setiap nabi-nabi semuanya dah guna doa-doa yang mustajab untuk umat dia. Tapi aku simpan doa aku yang mustajab untuk digunakan di hari kiamat bagi mendoakan umat aku mendapat syafaat daripada aku dengan izin Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ini kita akan bahaskan lebih lanjut pada kesempatan akan datang insya-Allah. Sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi
اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتيت عبادك الصالحين. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau rezeki kami di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.